Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Shalom. Kita bersyukur dengan teknologi yang ada saat ini, kita dapat beribadah secara online. Mari saudara, kita akan mulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebesaranmu sampai ke awan-awan. Sungguh besar kau Allahku. Bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku Akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang maha mulia.
Pujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Muliaan-Mu Tuhan, muliaan-Mu di tempat maha tinggi. kita bersatu hati berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh bersatu hati dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jalan Tuhan belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, tapi sudah pasti yang terbaik. Untuk apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita yakin dan percaya bahwa ada jalan keluarnya. Bahkan untuk setiap pelanggaran yang kita lakukan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kita, Tuhan sudah menebusnya. Itulah anugerah Tuhan yang terbesar. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, ku tak disembuhkan. Ketika insafku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ku dapat janji yang teguh, ku harap
kita ambil waktu sejenak. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan mengaku akan segala dosa kesalahan kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami datang kepada Engkau Tuhan, oleh karena kepadamu lah ya Tuhan kami berharap. Kami sadar Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami sepanjang 1 minggu yang kami lalui, kami tidak luput dari segala kesalahan dan dosa. Entah itu yang kami lakukan dengan perbuatan kami, melalui perkataan kami, atau apapun yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah di pagi ini, kami memohon akan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, oleh karena segala kesalahan dan dosa kami. Kasihanilah kami menurut kasih setiamu dan yang besar. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah hati kami Tuhan. Kami menyesal karena kami telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun kami bersyukur Tuhan, karena kasih karunia Tuhan melampaui segala dosa kesalahan kami. Biarlah Tuhan memulihkan hidup kami, membaharui hati kami, supaya kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap hati kami. Dan hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu kepada setiap kami. Dan terima kasih juga untuk pengampunan dosa yang Kau telah berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami bersama-sama berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang diambil dari Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita. Kita memuji Tuhan, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Sebagai penuntun bagi kehidupan kita sepanjang minggu ini, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari surat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan ke-9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dengan tetap kita mengikuti ibadah ini, kita bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan oleh gereja sepanjang abad dan tempat yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 还有一天神的话之前，弟兄姐妹们来吧，我们来向神祷告。 Bapa di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父神， kami bersyukur dan berterima kasih 我们向你献上感谢。 kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. 我们仍然是个机会，让我们向你敬拜。 Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, 虽然我们不能够面对面， tetapi makna daripada ibadah kepadamu tidak akan pernah berkurang. 但是我们向你祷告的心意没有缺少。 Secara khusus pada kesempatan kali ini ya Tuhan, 在这今天的机会里， kami akan merenungkan firman-Mu. 我们思想你的话语， Mohon kiranya Tuhan memimpin kami, 求神帮助我们， bahkan memimpin setiap Bapak Ibu yang ada di rumah. 也求主看顾在每个家庭的成员。 Bahkan setiap kami yang ada dimanapun berada yang mengikuti akan ibadah ini. 不论我们在任何地方，我们跟随这个崇拜的人， Kami semua sama-sama diberkati oleh firman-Mu. 我们每个人被神的话语所赐福。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 靠耶稣基督的名求， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. 神所的弟兄姐妹们，让我们敞开圣经， Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 62, 我们看诗篇第26篇， ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9, 从第5节到第8节， yang akan saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. 我要向大家读出来。 Dalam bahasa Indonesia saja saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, Mazmur 62 ayat yang ke-6 hingga yang ke-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. 对神的话语到此， Berbahagialah setiap mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. 每个人在生活上来对神的话语、思想着神的话语的人有福了。 Saudara, LAI di dalam bagian ini memberikan tema atau memberikan judul, hanya dekat Allah saja aku tenang. 神的话语在为上帝是慈不为敌害。 Saudara, ada kata tenang tertulis di dalam judul ini.
在这明天中是告诉我们一个安宁。 Saudara, apakah mungkin ketika kita menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, kita masih bisa berkata tenang? 在我们面对如此的状况之中，我们是还能够说我们能够安宁吗？ Rasanya lucu sekali ketika kata ini muncul, lalu kemudian kita diperhadapkan dengan kondisi dan situasi seperti ini. 当面对如此的环境的时候，这个安宁好像是一个很可笑的事情。 Mungkin engkau berkata di tempat di mana engkau berada, bagaimana mungkin saya bisa tenang kalau sampai hari ini jumlah yang terjangkit wabah COVID-19 itu makin hari makin bertambah. 当你在你处境当中，里面这个新冠病毒的时候，它的病情越来越严重的时候， Bagaimana mungkin saya bisa tenang 我怎么平静呢？ kalau jumlah yang meninggal oleh karena terpapar COVID-19 makin hari makin 因这个 bertambah. 新冠病毒的问题，人类多起了人类的生命每天更增加。 Bagaimana mungkin bisa tenang kalau penyebaran daripada virus ini makin hari makin luas? 这个新冠病毒每天的延漫越来越狂大， Bagaimana saya bisa 我 tenang 怎能够安宁呢？ kalau dolar makin hari makin waktu makin meningkat makin tinggi nilainya? 美金日进加增它的价值。 Bagaimana mungkin karyawan saya sudah sedemikian waktu lamanya dirumahkan? 我的自研已经在家里工作了， Bagaimana mungkin saya bisa tenang tempat-tempat usaha saya sudah mulai tutup? 我的企业我怎么能够？我的企业已经关闭了，我怎能安宁呢？ Bagaimana saya bisa tenang kalau aktivitas saya sehari-hari sudah dibatasi sedemikian rupa? 我每天的日常工作已经被限制了。 Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan 神 Yesus 所的弟 Kristus. 兄姐妹们， Mungkin kita akan berkata, ini bagian firman Tuhan yang paling lucu dengan konteks kondisi hari ini. 今天神的话语是很可笑的。面对如此的况的时候， Saudara, di dalam bagian ini, ketika kita melihat latar belakang daripada penulisan Mazmur 62 ini, 当我们看到这个诗篇作者写这个诗篇的时候，他的背景是如何的呢？ hal yang mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi yang sekarang ini kita hadapi. 可能像现在我们面对的情况没有很大的分别。 Kita mengalami kegelisahan, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kecemasan. 我们面对恐惧，面对焦虑，面对着忧虑。 Oh saudara, Daud pun pada waktu itu juga mengalami yang namanya takut, gelisah, cemas, dan khawatir. 当时大卫也是面对如此的境况，就是恐惧、焦虑与忧虑。 Kenapa saudara? 为了什么呢？ Karena Daud pada waktu itu sebagai seorang raja yang resmi, 因为当时这个大卫是个合法的君王， sebagai seorang raja yang memang secara sah dan meyakinkan, 他是个合法的国王的时候， menjabat sebagai seorang pemimpin yang sah, 成为合法的领袖。 pada waktu itu 当的时候， kepemimpinannya 他因在领袖当中 di dalam bahaya. 已经面对着危险。 Kenapa demikian? 为了什么呢？ Karena ada seseorang di luar Daud yang ingin merebut kekuasaannya. 因为一个人在大卫以外，他要夺取他的政权。 Siapa dia? 他是谁呢？ Dia adalah Absalom, 他是亚撒伦， orang yang dekat sekali dengan dia. 他是与他非常亲近的一个人， Orang yang masih menjadi bagian lingkaran di tengah-tengah kehidupannya. 也在生活环境中是他亲近的一个唯一的人。 Orang yang haus kekuasaan, 他渴慕这个政权， dia ingin menjadi pemimpin dengan cara sesuai dengan keinginan dirinya 他也 sendiri. 按照他的想法，他要成为这个领袖， Dia ingin berkuasa tetapi dengan Ada kecenderungan. cara-cara yang tidak sehat. 用着不健康的态度来夺取这个政权。 Dan pada waktu itu 一 Daud 直当时 terancam. 候，大卫受了威胁， Kekuasaannya ingin direbut dengan paksa. 他要夺取他的政权。 Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， sebagai seorang yang sehat, 这个健康的人， ketika dirinya terancam, 他本身受了威胁， maka dia akan melakukan satu tindakan penghindaran diri, 他要有个行动，就是要脱离， penyelamatan diri. 他拯救他自己。 Karena Absalom begitu gencar ingin membinasakan Daud dan Ewi, dengan ya, tujuan Shalom. merebut 因为 kekuasaannya. 亚撒伦要想夺取他的这个政权，要怎么样杀害他？ Daud dikejar-kejar, 大卫被追赶， dicari 被寻找， dari satu tempat ke tempat 从一 lain. 个地方到个地方去。 Tujuannya untuk melenyapkan Daud 他的目的是要消灭他， dan tampuk kekuasaannya direbut. 他抓起他的政权， Saudara, di dalam pelariannya Daud, 在他的
流氓当中， Daud menghadapi yang namanya kecemasan. 大卫面对这个焦虑， Bagaimana aku bisa tenang? 我怎么能够安宁呢？ Aku dikejar-kejar. 我一直被追赶， Dari tempat ke tempat tidak mendapatkan ketenangan. 在这一个地方到一个地方，他没有得到安宁， Karena Absalom adalah Bicara orang yang Absalom. sungguh-sungguh ingin melenyapkan aku. 因为亚撒伦真的要追赶着我，要杀害我。 Saudara yang kekasih dalam Tuhan 所以 Yesus 说，的 Kristus. 弟兄姐妹们， Pada waktu itu, 当个时候， Daud Daud. tidak mengalami apa yang disebut dengan ketenangan. 大卫没有经历所谓的安宁， Tetapi saudara, 但是弟兄姐妹们， luar biasanya, 很可别的。 ayat 9第8节告诉我们， tertulis seperti ini saudara. 道如此告诉我们： Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. 你们众民当时时的依靠他。 Saudara, kalau kita simak baik-baik, 给我们注意，好好的注意。 maka saudara terkandung kata atau kalimat ini terkandung satu anjuran kepada orang lain. 这个字眼告诉我们一个建议， Satu dorongan dari seseorang kepada orang lain. 就是一个人对另外人的推动。 Percayalah kepadanya setiap waktu. 当时时的依靠他， Bahkan yang lebih jelas lagi dikatakan, hai umat. 就是更清楚的说，你们众民啊， Ada pihak lain yang pada waktu itu disampaikan. 有另一方面，有个人我们告诉他的， Daud menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau pihak lain. 大卫对别个人告诉我们， Saudara, apa maksudnya? 它的含义是什么？ Bukankah dia pada waktu itu sedang dalam ketidaktenangan? 他当时不是在不安宁当中吗？ Tetapi kok kata ini atau kalimat ini muncul? 为什么出了主者的话语？ Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. 你们众民当时时的依靠他。 Saudara, mari saya ajak sedikit berpikir tentang hal ini. 我们大家来思想这， Apakah mungkin kalau ada orang yang menyampaikan kalimat seperti ini, 有人说了如此的话语， dia lalu kemudian berkata seperti itu? 他如此的说， Orang yang dalam keadaan yang tidak tenang, 他在不安宁的状况的时候， orang yang dalam keadaan tidak di dalam keadaan yang cemas, gelisah, takut, 他在恐惧、焦虑、忧虑当中， lalu kemudian dia menyampaikan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai 他 umat. 说：“众民啊，你当时时相信主吧。 Mungkin dia bisa berkata begitu. ”可能他能够如此的说， Tetapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai power apapun. 其实他那是没有一个能力量的， Tidak mempunyai kekuatan apapun. 没有什么力量的。 Boleh dikatakan mungkin Daud sebagai seorang yang munafik. 可能大卫是好像个虚伪的人， Kenapa? 为了什么呢？ Karena itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan apapun. 因为他所说的话好像没有什么力量。 Tetapi apakah betul kalimat itu dikeluarkan di dalam konteks sesuatu yang tidak punya kekuatan? 是否这个话语是在他没有什么力量当中说出来的吗？ Tidak, saudara. 不是的，弟兄姐妹们。 Hal yang paling logis adalah 最可悲的是， ketika orang yang berada di dalam ketidaktenangan, 一个人在不安宁的状况里面， lalu dia mendapatkan ketenangan 他得到了安宁， dan dia menyampaikan sesuatu kepada orang lain. 他对别人说了某样的事情， Kenapa? Karena ada Boleh sesuatu semana? yang dia terima sehingga dia bisa tenang. 因为他接纳了某样东西，让他能够得到安宁。 Dan rahasia ketenangannya itu 他安宁的关键在 dia 哪里呢？ sampaikan. 他告诉了别人， Bahkan dia anjurkan 他建议了别人， untuk orang lain 让别人 mengikuti 能够跟随 apa yang dia pernah jumpai. 他，得到他当时所面对的是什么。 Sehingga 因此， ketidaktenangannya 他不安宁， bisa teratasi. 能够克服他不安宁。 Saudara benar sekali 弟兄姐妹是正确的， bahwa kalimat percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, 这个你们众民当时是依靠他这个言语， ini bukan cuma semata-mata sebagai anjuran kosong, 这不是空头的建议而已， tetapi ini adalah lahir daripada sebuah pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan. 因为这是大卫与神面对神所说的一个。 Saudara,
di dalam ketidaktenangan Daud, 在大卫不安宁的当中， sebagai seorang yang terbatas, 他成为一个有限的人， sebagai seorang biasa, 成为一个普通的人。 maka saudara ketika dia mengalami itu, dia pasti mencoba sesuatu. 他经历了什么，他一定试图用什么来做。 Dia mencoba untuk lari dari perasaan tidak tenangnya itu. 他试图怎么样从他不安宁的境况中，他脱离出来。 Dia mencoba untuk mengatasi ketidaktenangannya itu. 他试图在克服他的忧虑。 Bagaimana caranya? 他用什么方式呢？ Saudara, ayat yang 10第9节告诉我们， memberitahukan kepada kita. 告诉我们， Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. 下流人正是虚空，上流人也是虚假，放在天平里就被浮起，他们一共比空气还轻。 Rupanya Daud diam-diam mencoba mengatasi ketidaktenangannya itu dengan mencari pertolongan dari orang-orang lain. 其实大卫他在不安宁当中，他试图从别人那里来得到这个安宁。 Baik orang-orang yang biasa disebutkan hina, 从那个非常卑微的人是苦痛的人， maupun orang-orang yang mulia. 或是呢比较荣耀的人， Saudara, istilah hina dan mulia ini 在这下流人与上流人， dikaitkan dengan status sosial, saudara. 就是与这个社会背景有关系的。 Kata hina di sini lebih cenderung kepada manusia atau rakyat biasa yang status sosialnya biasa. 这下流人就是我们普通的人民， Kata yang mulia di sini status sosialnya status sosial menengah ke atas. 这上流人是比较高尚的人， Kaum ningrat, 就是比较富裕的人， cerdik 或 cendikia, 是有智慧的人， orang-orang budayawan, filsuf dan 就 sebagainya. 是哲学家或是那个文化人， Yang tingkat ekonominya menengah ke atas. 就是经济上是比较上等的。 Saudara, Daud mencari jalan keluar untuk mengatasi ketidaktenangannya dengan orang lain. 大卫要克服他这个不安宁，以别人来寻找别人。 Dia berpikir mungkin orang lain bisa mengatasi ketidaktenangannya. 他以为别人能够克服他这个不安宁的情况， Dia mungkin dengan orang-orang yang mulia itu dia bisa mendapatkan ketenangan. 可能他以上流人，他能够得到这个安宁呢。 Tetapi hasilnya apa, saudara? 但是他结果是什么呢？ Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. 花在天平里就被浮起，他们一共比空气还轻。 Saudara perhatikan, lebih ringan daripada angin. 你们注意看，一共比空气还轻， Sia-sia. 那个是完全没有的。 Dia tidak mendapatkan itu. 他没有得到什么， Dia tidak mendapatkan ketenangan itu. 他没有得到这个安宁。 Ketika dia mencoba untuk mendapatkan ketenangan dari orang-orang lain, dari manusia. 他当时要试图从外面的人、从人类得到这个安宁的时候， Apapun status sosialnya. 不论他背景是如何， Mungkin Kanan. di dalam kehidupan peribadatan atau keagamaannya. 可能在他的宗教生活里面， Dia mencoba menyalurkan kebaikannya dengan mendermakan hal yang bisa dia dermakan. 可能他怎么样来分享与别人他能够分享的， Dan dia berpikir bahwa dengan begitu dia bisa tenang. 可能用如此的方式他能够得到安宁， Tetapi tidak. 但是没有。 Saudara, apa yang dia coba lagi? 他赏识了什么呢？ Pada ayat yang berikutnya, saudara, 经节告诉我们， ayat yang ke-11. 在第4节告诉我们， Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada apa? Perampasan. 不要仗势惊人，也不要因抢夺而骄傲。 Saudara, apa yang mau disampaikan dari ayat ini? 这经节能够告诉我们什么呢？ Daud mencari ketenangan dari manusia. 大卫从这个人类中要寻找这个安宁， Dia kira dia bisa mendapatkan itu. 他觉得他能够得到。 Tapi yang kedua, Daud mencari ketenangan dari rencana kekerasan. 但是第二次，大卫从要强暴中要得到这个安宁， Toh yang akan dihadapinya juga melakukan kekerasan. 他也要用强暴的方式。 Toh Absalom juga 亚撒 melakukan 利如 kekerasan. 此也用这个强暴的方式。 Maka kalaupun aku melakukan kekerasan, 如果是我用强暴的方式来做， sesuatu yang biasa saja. 这个平凡的一件事情吧， Sesuatu yang sebenarnya impas kalau boleh dikatakan demikian. 可以说是一个平常的一件事情吧， Seimbang. 就是平衡的。 Dan dia melakukan atau merencanakan itu. 他正在做这计划这些，
dia mencoba 他赏赐着 merencanakan 来计划， kekerasan 要用仗势来欺人， untuk melakukan 他要施行这 atau 些， mencari 他是要寻找 apa yang diharapkan, 他所希望的 sebuah ketenangan, 一个安宁的心， terhindar dari kecemasan, 远 ketakutan 离 dan kekhawatiran. 远离这恐惧、焦虑与忧虑。 Tetapi apa jawabnya? 他的答案是什么？ Janganlah percaya, 不要相信， janganlah menaruh harap. 不要相信盼望， Artinya apa saudara? 是什么呢？ Dia juga tidak mendapatkan ketenangan ketika dia merencanakan 他 kejahatan. 他用这个强暴的方式，他计划的时候，他也没有得到这个安宁。 Mendapatkan ketenangan dengan sebuah perencanaan jahat 用一 tidak 个 akan mendapatkan ketenangan. 用仗势欺人，他一定不能得到这个安宁。 Saudara, apa lagi yang dia lakukan? 他在做了什么呢？ Bagian berikut saudara, 接下去告诉我们 ayat 11b. 第10节， Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. 若财宝加增，不要放在心上。 Saudara, Daud mencari ketenangan dengan Daud menggunakan sinca. harta kekayaannya. 大卫寻找这个安宁，以这个财宝的方式。 Saudara jangan lupa bahwa Daud adalah raja yang resmi. 大家不要忘记，大卫是个合法的君王， Pastinya dia memiliki sejumlah harta benda yang besar yang cukup. 他应该拥有很大的财宝。 Maka tidak heran dia ingin mencari ketenangan dengan harta miliknya. 不奇怪的，他拥有财宝加增来找到他的安宁。 Tetapi apa jawabnya? 但是他的答案是什么？ Apabila harta makin bertambah, 若财宝加增， janganlah hatimu melekat padanya. 不要放在心上。 Saudara, kalau seandainya memang harta benda itu memberikan ketenangan buat Daud, 若财宝加增能让这个大卫得到这个安宁， maka tentunya kalimatnya akan berbeda. 他的这个话语应该是不一样的， Tidak menggunakan kata larangan, 没有在说不的， tapi mungkin kata anjuran. 可能是一个建议。 Hendaknya hatimu melekat padanya. Kalau seandainya harta kekayaan itu memberi ketenangan. 要是财宝能够得到安宁，那么应该说，应该将放在心上。 Orang pasti akan didorong oleh Daud untuk Daud. melekatkan hatinya kepada harta itu. 大卫应该推动人，让他人的心放在这个财宝上。 Tetapi tidak, saudara. 但是弟兄姐妹没有， Kalimatnya atau kata yang digunakan ada janganlah. 在这里告诉我们不要把。 Artinya apa, saudara? 他的意思是什么？ Daud tidak menemukan ketenangan di dalam harta kekayaan. 大卫在这个财宝当中没有得到，没有享受到这个安宁。 Berapapun besarnya yang kita punya, 我们有多大的财宝？ berapapun besarnya yang kita miliki, 我们拥有什么很？ Daud katakan 大卫 janganlah. 说，大卫说不要。 Maka itu berarti ketenangan tidak didapat dari harta 那是 kekayaan. 跟我们说安宁不能够从财宝中能够得到。 Maka saudara, ini boleh menjadi sebuah petunjuk Jangan. bahwa kata percayalah kepadanya setiap waktu ini bukan omong kosong belaka. 这来告诉我们，我们当时时依靠它，不是一个空头的口号而已。 Artinya apa, saudara? 它的含义是什么？ Segala sesuatu Daud sudah upayakan dan cari. 大卫是用许多的方式来去寻找。 Segala cara Daud sudah lakukan untuk mencari ketenangan. 大卫做了很多很多的方式去寻找这个安宁， Tetapi dia tidak dapatkan itu. 但是他没有得到。 Di mana dia dapatkan? 他从哪里得到呢？ Ketika dia percaya kepada Tuhan. 当他相信神的时候， Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, 神所的弟兄姐妹们， ketika Daud katakan percaya kepada Tuhan, 当大卫说我们相信神的时候， maka kata percaya ini akan lebih meyakinkan 这个相信的话语能让我们更加深信， kalau diikuti oleh tindakan selanjutnya. 让我们有以这个下面的行动来行走。 Maka tindakan selanjutnya seperti di ayat yang ke-9. 告诉我们第8节里告诉我们， Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. 在他面前倾心吐一把， Saudara, kalau kita percaya kepada orang lain, 让我们信任别人。
kita mencurahkan isi hati kita kepada orang 我 lain. 们将我们的心意倾诉于他。 Sudah percaya dulu atau belum 我们 kita 应该相 curahkan? 信他后呢，还是没有？我们将心意倾诉于他。 Saudara, setahu saya orang yang terlebih dahulu dipercaya oleh kita, baru kemudian kita berani untuk mencurahkan seluruh isi hati kita. 按照我说，我相信一个人，我才容易敢将我的心意倾诉于他。 Hanya orang-orang yang begitu dekat dan kita percayailah, maka isi hati kita bisa curahkan kepadanya. 这个非常与我们亲近的，与我亲近的，我们才能够将我们的心意完全的倾诉于他。 Percayanya Daud diwujudkan atau ditindaklanjuti dengan apa? Dengan mencurahkan seluruh isi hatinya. 大卫用什么行动来行做呢？他就将完全的心意倾诉于神。 Saudara, itu berarti apa? 那是意思是什么呢？ Daud menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. 大卫将完全的生命交托于神， Percaya bukan cuma sekedar lip service, 不是只有相信而已， tapi dia menyerahkan seluruh 但 hidupnya. 是将生命完全的依靠神。 Saudara, kata curahkanlah isi hatimu, kata isi hatimu, 这 saudara. 里告诉我们，完全倾心吐意的， Ini mau menerjemahkan atau diterjemahkan dengan seluruh hidupnya. 就是将他全部的生命交托， Saudara, kalau sudah isinya diserahkan, saudara. 叫做心意完全的交托的时候， Kalau saudara isinya itu dicurahkan, 就倾心吐意的时候， maka saudara itu sudah menunjukkan penyerahan total. 就是告诉我们就完全的交托。 Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan 神 Yesus, 所的弟兄姐妹们， percayalah kepadanya setiap waktu. 当时时的依靠他， Harus diwujudkan dengan tindakan berikutnya. 必须以下面的行动来告诉， Mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan. 将我们的生命完全的交托于神。 Saudara, maka ketika hal itu dilakukan, 当事情的这件事的时候， apa yang didapat oleh Daud? 大卫得到了什么呢？ Daud mendapatkan konfirmasi, penegasan. 大卫得到这个认同， Ada 2 penegasan yang Tuhan berikan kepada 神 Daud. 给大卫了2个人认同。 Yang pertama, 第一， Allah berfirman di ayat yang ke-12. 在12节告诉我们， Ada 2 hal yang aku dengar. 上帝说了1次、2次。 Yang pertama, 第一， bahwa kuasa dari Allah asalnya. 就是能力都束缚于上帝。 Daud mendapatkan penegasan bahwa otoritas tertinggi itu bersumber dari Allah. 大卫得到一个认同，就是能力都属于上帝， Kekuasaan tertinggi itu pada Allah. 最大的权威是来自于神。 Kalau Allah pemegang otoritas tertinggi, 就是上帝是权威的， apalagi yang tidak dia berikan? 他没有给我们什么呢？ Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? 他不能够实行的什么呢？ Jawabannya tidak ada. 答案是没有。 Kalau Allah yang adalah sumber kehidupan, pemegang otoritas tertinggi, 就是上帝是掌管一切最大的全能的人， apalagi yang kita ragukan? 我们在那忧虑什么呢？ Demikian kata Daud. 大卫如此的说， Apalagi yang aku ragukan? 我还能够怀疑什么呢？ Kalau yang sumber kehidupan itu pemegang otoritas tertinggi, 那是那个生命的权能是最大的权威， apalagi yang tidak bisa dia lakukan? 他不能够实行什么呢？ Saudara, kalau Allah pemegang otoritas tertinggi, 就是上帝是掌管一切的权威的人， apakah Allah membiarkan ketidakadilan itu terus berjalan? 是否上帝让这个不理智的、不公平的一直实行下来吗？ Maka bagian yang kedua, 第二告 penegasan 诉我们， kedua. 第二个决定是， Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, ayat 13. 就是主啊，慈爱也束缚你。 Saudara berbicara tentang kasih setia. 谈到这个慈爱， Itu berbicara tentang keadilan, itu Langsung berbicara tantau, tentang kasih, itu berbicara tentang pengharapan. 这谈到信实、慈爱， Maka kalau Allah pemegang otoritas tertinggi, 就是上帝是掌管一切的， apakah keadilan tidak dia berikan? 他是给予大家的公平， Apakah kebenaran tidak dia 真 berikan? 理他也给予大家。 Apakah kasih tidak dia nyatakan? 是否他没有将慈爱赐给人吗？ Apakah pengharapan tidak dia berikan? 他是否没有给我们一个盼望？ Tidak. 不是，
Allah pemegang otoritas, 上帝是掌管一切的， maka segala sesuatunya ada di tangannya. 所有的一切都来于神的手中。 Keadilan akan dia berikan, 他给予我们公平， kebenaran akan dia 真理他 berikan, 要给予我们， kasih akan dia 是爱 berikan, 他要给我们， harapan dia akan 盼望 berikan. 他要给予我们。 Maka saudara sekalian yang dikasih oleh 你的 Tuhan, 神所爱的弟兄姐妹们， sangatlah jelas 非常的清楚， bahwa ketenangan itu 这个安宁， akan Allah berikan 上帝要赐给我们， kepada Daud. 赐给大卫， Dan betul saudara, 很正确的， di tengah-tengah kegalauan hatinya, 在他彷徨的心中， Daud bisa tenang 大卫能够安宁 dalam menghadapi 面对 pergumulannya. 他的挣扎。 Saudara, ketika engkau mengikuti perkembangan penyebaran COVID-19, 弟兄姐妹们，当你跟随这个新冠病炎它的蔓延的时候， boleh jadi engkau menjadi ciut hatimu. 可能你的心非常的害怕， Ruang gerak kita dibatasi. 我们的空间被控制了， Masa depan usaha kita mungkin 我们 menjadi lebih 前 mengecil. 途，我们前途，我们企业可能已经被缩小了。 Bahkan saudara, hari ini kita mungkin berpikir besok aku bisa makan apa. 可能今天我们思想，明天我们的食物是什么？ Kalau aku hari ini sudah tidak lagi bekerja, 主，今天我已经没有工作了， bagaimana dengan pendidikan 我 anak-anakku? 孩子的教育是如何的呢？ Bagaimana dengan kehidupan keseharianku? 我每天的日常生活是如何的呢？ Saudara, mungkin ketika penyebaran COVID-19 begitu gencar dipublikasikan lewat Karena- media sosial, 今天媒体如此告诉我们，这个新冠病炎如此延漫在世界各处的时候， dalam hatimu engkau begitu takut. 在你心中你是多么的恐惧。 Jangan-jangan penyebaran COVID itu sudah dekat dengan rumahku. 不，有可能这个病毒已经靠近我的家里了， Bahkan sudah berada di ruang tamuku. 可能也在我家里的客厅了， Sudah mengetuk pintu 已经 kamarku. 在我房门敲门了。 Dan tinggal tiba waktunya dia sampai ke tubuhku. 在一个时刻，它进入我的身体， Bagaimana mungkin aku bisa tenang? 我怎么能安宁呢？ Karena begitu gencar publikasi atau Iwi. pemberitaan tentang 因 COVID-19. 为在这个媒体中如此告诉我们如此多的病毒。 Saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. 我弟兄姐妹，我们再回到上帝的话语里面， Tidak ada jalan lain. 没有别的出路， Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. 时时刻刻依靠神吧， Karena segala sesuatunya adalah fana. 因为所有的一切都是虚空的。 Engkau mengupayakan segala sesuatu pun 你做一切努力， dengan cara bagaimanapun, 用什么的方式 menguras segala bentuk harta bendamu pun 花尽你所有的财富， dengan segala strategi yang kau punya. 用所有的你的计划。 Saudara, saya tidak mengatakan saudara tidak boleh memikirkan itu. 我没有说你不可以想这些， Tetapi saya ingin katakan jangan sekali-kali engkau mengandalkan hal-hal yang sedemikian. 但是我要告诉大家，你不要一次次用如此的方式。 Segala sesuatunya adalah berasal daripada Tuhan. 所有的一切都是来自于神。 Maka saudara, inilah kesempatan kita belajar untuk mempercayakan Dia. 这个机会就是让我们再次相信神。 Saudara, dalam interaksi rohani saya di dalam perenungan secara pribadi, 在我个人的这个属灵的思想中， saya bukan senang 我不是非常的 penyebaran 高兴， COVID-19 不是 ini 很高 melanda 兴 Indonesia. 这个病毒延漫了在我们印度尼西亚国里。 Tapi kalau Tuhan izinkan dengan cara ini, kita Kalau boleh Tuhan izin melekatkan diri kita dengan Tuhan. 我们与神能够加亲密的时候， Tuhan lebih sayang dengan kita. 上帝更爱我们。 Selama ini mungkin oleh karena harta benda, oleh karena relasi, oleh karena popularitas, oleh karena banyak hal, lalu kemudian relasi kita dengan Tuhan itu akhirnya merenggang, saudara. 可能最近以来，因着我们的名位，因着财富，一切各切各在的神，我们与神的关系已经脱离了，已经远离了。 Dan di kesempatan kali ini Tuhan 在这机会当中， Tuhan menginginkan anak-anaknya itu dekat di dalam tangan dan pelukannya. 神要的孩子们回到他的怀抱之里。 Saya membayangkan 在想 seolah-olah 象中， Allah kita itu seperti orang tua saya. Ayo nak, datang kepada saya. Di belakangmu ada mara bahaya. Dekatlah dengan aku. 上帝就好像我父亲说：“孩子来到我里面吧，来到我当中吧，你后面有危险。 Ayo anakku 来吧，我的孩 mendekat, 子， pegang 看近吧， tanganku. 抓紧我的手吧 Jangan lepaskan， 不要远离我的 tanganku. 手吧， Dekatlah aku. 亲近我吧， Engkau jangan tengok ke 你不要 belakang. 再往后看吧， Berpeganglah 你 dengan 抓紧我的 tanganku. 手吧。” Saya membayangkan seperti 我 itu. 想象的如此，
Ketika COVID-19 penyebarannya sudah 当 begitu 新冠 merata. 病毒如此的蔓延的时候， Saudara, tidak salah kalau kita mulai memikirkan hal seperti itu. 我们没有错，我们想如此的。 Ini kesempatan yang Tuhan berikan supaya relasi kita makin intim dengan 这个 Tuhan. 机会使上帝要我们更与神有亲密的关系， Jangan pusingkan lagi hal-hal lain di 不 belakang 要 sana. 想以后的事情。 Bukannya Tuhan tidak peduli terhadap kita. 不是神不关怀我们， Tapi dia jauh peduli jiwamu. 他更关怀你的灵魂， Dia jauh lebih peduli hidupmu. 他更关怀你的生命， Daripada segala sesuatu yang ada 比 di 起一切 belakangmu. 你后一切的东西， Saudara, ketenangan itu 这个安宁， hanya diberikan oleh Tuhan. 只有神能够给我们这个安宁。 Mari serahkan 来 hidupmu 把 kepada 这样 Tuhan. 的生命交托于神。 Bagi Bapak Ibu yang saat ini melihat program ataupun siaran ibadah ini, 弟兄姐妹们，今天你看这个视频的， engkau yang masih di persimpangan jalan, 你在十字路口的时候， engkau yang masih ragu-ragu, 你还忧虑的怀疑的时候， engkau yang masih bimbang, 你还在彷徨之中， saya ingin menantang engkau. 我要挑战您， Hidup dan terimalah Yesus 你 sebagai 接 juru 纳 selamat 耶 pribadi. 稣基督成为个人的救主吧。 Kesempatan 这 Tuhan 个机 berikan. 会神赐给你， Kalaupun ini yang terakhir, 这是最后的机会， engkau tidak akan pernah rugi. 你没有损， Karena hidupmu sudah 因为 berada 你 di 生 dalam 命 Tuhan. 你在神的手中， Hidupmu sudah berada di tangan yang benar. 你的生命也在上帝的手中， Jangan engkau sia-siakan 你不 kesempatan 要 ini. 虚晃这个机会， Buka hatimu, 打开你的心球， terima Yesus 接 Kristus 纳耶 sebagai 稣 Tuhan 基 dan 督 Juru Selamat. 成为你个人救主。 Bagi engkau yang sudah menerima, 你已经接纳神的， biarlah engkau berkata dalam 你 hatimu, 在心中说吧， aku ingin lebih dekat dengan engkau 主 Tuhan. 啊，我要更亲近你， Aku ingin lebih akrab dengan engkau 我要 Tuhan. 跟与你有亲密的关系。 Inilah aku, 这是我， terimalah aku. 接受我吧， Biarlah tanganmu dan tanganku 让 bertemu 你的手与我的手合在一起， dan aku bisa berangkulan dengan engkau ya 我能够 Tuhan. 抱住你神啊， Makin akrab, 我更加与你有亲密的关 makin 系， intim 跟你的亲密， di dalam relasi 在 bersama. 与你同在的当中， Kiranya Tuhan dipermuliakan. 让神的名得到荣耀。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam kerajaan surga, 天上的父神上帝， kami tidak pungkiri, 我们不可能， memang kami merasa ketidaktenangan. 我们没有得到这安宁， Tetapi ya Tuhan, 但是上帝啊， kami bersyukur 我们感谢你， ada firman-Mu 有你的话语 yang mengkonfirmasi kepada 能 kami, 告诉我们 di mana Engkau 你在哪里， adalah yang berkuasa 在哪里是有权威的， di atas segalanya. 在一切上都有 Engkau 权威， pemegang otoritas, 你掌握一切， pemegang kekuasaan 你 kehidupan 掌这种 manusia. 生命、人类的生命的潜能， Maka biarlah kami boleh menyandarkan diri kami 让 kepada 我们能够时时的依靠您， Tuhan. Tolonglah kami 求您帮助我们身吧。 di saat dimana ketika kami merasakan kegelisahan yang begitu rupa. 当我们面对如此忧虑的时候， Biarlah firman-Mu menenangkan dan meneduhkan 让 kami. 你的话语来安宁着我们的心， Dan kami mulai melangkah untuk percaya sepenuhnya 我们 kepadamu. 将一切真正的是完全的相信你， Karena tidak ada lagi yang bisa kami pegang untuk kami bisa percayai. Ini. Kecuali hanya Engkau. 有没有什么能够让我们能够掌握除了你之外？ Tolong kami Tuhan. 主啊，帮助我们。 Hamba berdoa bagi setiap Bapak Ibu Jemaat yang ada di tempat di mana mereka berada. 你不能向每个弟兄姐妹， Mereka yang dalam kegelisahan, 他在恐惧当中、教理当中， kiranya Tuhan Engkau memberikan ketenangan kepada 求神 mereka. 给他们安宁的心。 Mereka yang di dalam kegelisahan, 他们在恐惧的 oleh karena 忧虑当 berbagai 中， macam bentuk kegelisahan, 因着许多的问题， mari Engkau beri ketenangan kepada mereka. 主啊，求你给他安宁。 Beri pengertian bahwa firman-Mu 这里告诉我们 segala-galanya. ，你的话语是所有的一切， Engkau adalah segala-galanya. 你是一切的全能。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，谢谢您， Dalam nama Tuhan 靠 Yesus 耶稣的名 Kristus 求， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh memberikan kekuatan dan memberikan ketenangan bagi kita semua dalam menghadapi situasi saat ini. Bukan dengan kekuatan kita, tapi tangan Tuhanlah
yang menopang kita. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pemusik mainkan lagu ini. Mari kita bersama-sama kita mengambil waktu sejenak. Kita berdoa secara khusus untuk pemulihan keadaan Indonesia dari wabah corona. Kita juga berdoa untuk para pasien yang terserang oleh virus corona. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga mereka juga boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Berdoa juga bagi para tenaga medis dan para relawan yang membantu. Kita tahu mereka juga berjuang keras untuk bagaimana bisa menolong orang-orang yang terkena virus corona ini. Dan terakhir kita doakan juga untuk dampak daripada virus corona ini untuk khususnya masalah ekonomi. Kita doakan biarlah Tuhan juga berbelas kasihan sehingga kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga dan biarlah wabah virus corona ini bisa segera berlalu. Mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa bersama-sama, memohon belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu di dalam suasana dan kondisi seperti saat ini ya Tuhan. Kami memandang wajah-Mu dan memohon anugerah-Mu, khususnya Indonesia Tuhan. Kami berdoa bersama ya Tuhan untuk pemulihan keadaan Indonesia dari wabah corona. Tuhan, kami tahu sekarang ini jumlah orang yang terkena virus corona sudah bertambah. Karena itu kami memohon biarlah Tuhan memberi hikmat bijaksana kepada pemerintah
untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa mencegah, mengurangi dampak penularan daripada virus corona ini. Tuhan, kami mohon Tuhan yang menolong bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, menyerahkan juga untuk orang-orang yang menderita oleh karena virus corona ini, yang menjadi korban. Tuhan, kiranya Engkau menolong para dokter yang menangani, suster yang membantu, para relawan, biarlah mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik untuk melayani para pasien yang kena virus corona. Dan biarlah Tuhan juga campur tangan sehingga mereka boleh disembuhkan, dipulihkan dari sakit penyakit yang mereka derita. Kami juga berdoa Tuhan, mengingat dampak ekonomi yang besar yang diakibatkan oleh wabah virus corona ini. Ada begitu banyak pengusaha yang sulit, ada begitu banyak karyawan yang tidak bisa bekerja, ada begitu banyak orang khawatir bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup mereka sehari-hari tanpa bekerja mencari nafkah. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan. Tuhan, pakai pemerintah untuk membantu meringankan beban dan kesulitan mereka. Juga pakailah gereja-Mu Tuhan untuk memberikan perhatian yang besar, bukan saja butuh jemaat Tuhan, tapi masyarakat yang luas yang terdampak daripada virus ini. Tuhan, kami sekali lagi mohon, biarlah Tuhan berbelas kasihan sehingga wabah virus corona ini bisa segera berlalu, bukan saja di Indonesia tapi di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah seluruh doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Jemaat GKI Palembang yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam berita pengembalaan saat ini. Saya mewakili segenap majelis berdoa dan berharap saudara sekalian di dalam kondisi yang baik dan sehat di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dimanapun saudara berada, biarlah Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang memberkati hidup saudara. Saudara sekalian, mengingat situasi dan kondisi Indonesia dengan merebaknya wabah virus corona, serta kita mengingat himbauan dari pemerintah dan dari Sinode Gereja Kristus Yesus, maka Majelis GKI Palembang memutuskan bahwa ibadah konvensional, ibadah umum dan doa yang biasa kita laksanakan berkumpul di gereja akan ditiadakan sampai dengan pada tanggal 30 April 2020. Namun kita akan ganti ibadah yang konvensional itu dengan cara ibadah yang sifatnya online atau melalui live streaming yang saudara bisa saksikan di channel YouTube. Yang kedua, saudara sekalian, ibadah komisi, persekutuan doa pagi juga kita tiadakan sampai dengan tanggal 30 April 2020. Yang kedua, kebaktian Jumat Agung akan dilaksanakan secara gabungan seluruh jemaat GKY, baik yang ada di Palembang maupun yang ada secara keseluruhan di Indonesia dan di luar negeri. Ibadah ini akan ditayangkan secara premier atau live streaming yang saudara bisa saksikan di channel YouTube. Dan pembicaranya adalah Pendeta Yohanes Adri Hartopo yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pukul 9 pagi, dan ibadah ini bisa saudara ikuti dan laksanakan di rumah saudara masing-masing. Dan yang terakhir, bagi saudara yang akan dan yang rindu memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan baik di dalam GKY maupun melalui GKY, saudara bisa memberikan atau mempersembahkan persembahan saudara melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di dalam layar ini. Dan saudara, kami mohon pada waktu saudara mentransfer persembahan saudara mohon saudara memberikan keterangan pada berita transfer sesuai dengan peruntukannya. 001 722 5018
itu untuk persembahan kolekte yang biasa tiap minggu saudara persembahkan, persembahan perpuluhan dan yang lain. Sedangkan untuk nomor rekening 001 722 5077 khususnya saudara persembahkan untuk pelayanan atau pembangunan youth center dan juga untuk kepedulian kita untuk membantu masyarakat khususnya dalam mereka yang menderita COVID-19. Dan juga 001 740 0774 yang saudara bisa berikan untuk mendukung pelayanan di GKY Pos Kebonjeruk. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berita pengembalaan sampai di sini. Kita terus berdoa supaya wabah virus corona ini segera bisa berlalu dan saudara semua di dalam kondisi yang baik dan sehat. Saudara sekalian, dengarkanlah berita pengutusan yang diambil di dalam Mazmur 62 ayat 9 yang berbunyi demikian. Percayakanlah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan berkati kita sekalian.